Safa, Alicia, Amirul, Danish, Aznil. Jom kita teruskan. Yang ini tolong tangkap layar lagi sekali. Mantap, terima kasih weh. 4. Sudah? Alright, jom kita teruskan. Okey, so sekarang ni Cikgu Faizul ada sediakan soalan petikan umum untuk kita buat sama-sama. Okey, so sekarang ni anak-anak murid cikgu yang bijak pandai, tolong dengar betul-betul. Okey, sebelum awak jawab, okey, tolong dengar, yang ini sangat penting. Sebelum awak jawab soalan nombor 6, apa perkara penting yang awak patut buat anak-anak murid cikgu ialah baca soalan terlebih dahulu. Awak tidak dibenarkan oleh Cikgu Faizul untuk baca atau untuk baca petikan. Cikgu Faizul ulang. Okey, Cikgu Faizul ulang. Bila nak jawab soalan nombor 6, okey, awak tidak dibenarkan oleh Cikgu Faizul. Okey, kalau cikgu lain benarkan biar boleh, tapi cikgu tak benarkan anak-anak murid cikgu untuk baca petikan terlebih dahulu. Jawab soalan nombor 6 anak-anak murid cikgu yang bijak pandai untuk, cikgu ulang balik. Jawab soalan nombor 6, dengan membaca soalan nombor 1 dengan nombor 2. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maafkan cikgu, anak-anak murid cikgu. Okey, cikgu salah ni. Okey, cikgu salah apa? Cikgu salah apa? Cikgu salah ni sekejap Mana ni petikan umum 24? Okey. Sorry. Okey, maafkan cikgu. Ini baru betul. Yang hari ni punya cikgu salah tengok tarikh. Rupanya 24 Mac. Okey. Patutlah awak rasa sama je kan? Cikgu rasa pelik. Kenapa sama ni? Okey, alright. Jom kita teruskan. Sorry. Okey, yang ini baru betul. Okey, so sekarang ni anak-anak murid cikgu yang bijak pandai. Okey, sekarang ni anak-anak murid cikgu yang bijak pandai, kita tengok soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama, macam Cikgu Faizul kata, kita kena baca soalan 1 dan 2, baru baca petikan. Sebab apa? Kalau awak baca petikan dahulu, nanti awak akan lupa soalan awak yang awak baca, lepas tu duk baca balik. Lepas tu mulalah overthinking dan sebagainya, lepas tu fikir nak shopping, nak makan apa, buka puasa dan sebagainya, dah habis satu cerita. Okey, awak ni tak boleh. Dia pantang. Okey, pantang ada peluang. Jadinya anak-anak murid cikgu baca dahulu. Okey, so berdasarkan bahan 1, anak-anak murid cikgu yang bijak pandai berikan maksud frasa bukanlah noktah. Okey, bukanlah noktah. Jadinya kejap lagi bila kita baca, kita kena bagi tahu atau cari maksud, okey, bukanlah noktah. Settle anak-anak murid cikgu yang bijak pandai. Settle? Alright, yang kedua, dengan merujuk bahan 1 dan bahan 2, kemukakan beberapa kesan terhadap ibu bapa apabila anak-anak memperoleh keputusan peperiksaan yang kurang memberangsangkan. Settle anak-anak murid cikgu. Yang pertama, kena cari maksud. Yang kedua, awak kena cari kesan yang berlaku terhadap ibu bapa jika anak-anak mereka mendapat keputusan yang kurang memberangsangkan. Settle anak-anak murid cikgu yang bijak pandai. Boleh Cikgu Faizul teruskan. Alright, jom kita teruskan Faris. Okey, ingat Nisa, kita nak cari dia punya maksud. Okey, cikgu baca boleh? Alright, cikgu baca Hanisafah. Bahan yang pertama anak-anak murid cikgu. Okey, kecemerlangan anak-anak dalam peperiksaan bukanlah tiket untuk kejayaan masa hadapan mereka. Okey, sepatutnya masa depan Alright, sepatutnya masa depan. Kegagalan mereka pula bukanlah noktah. Okey, bukanlah noktah untuk meraih kejayaan yang seterusnya. Ibu bapa janganlah mengharapkan penghargaan orang atau kejayaan anak-anak, tetapi belajarlah menghargai dan bersyukur dengan apa-apa yang mampu diberikan oleh mereka. Kesannya, anak-anak akan berasa gembira dan tenang. Sebaliknya, ibu bapa yang tidak bersyukur dan redha dengan keputusan peperiksaan anak-anak akan berasa bersalah, kerana gagal memberikan bimbingan kepada anak-anak.
cikgu ada jumpa satu kesan anak-anak murid cikgu, iaitu apa? Iaitu apa anak-anak murid cikgu? Yes, berasa bersalah. Terima kasih Amirun. Okey, berasa bersalah. Yang ini cikgu dah jumpa. Cikgu nak cari lagi. Okey, ibu bapa juga akan berasa kecewa. Adakah ini kesan yang kedua anak-anak murid cikgu? Yes, ini kesan yang kedua Danish Naufal. Settle dekat situ. Cikgu tak nak baca lagi. Boleh Cikgu Faizul teruskan anak-anak murid cikgu yang bijak pandai. Boleh. Okey, jom kita teruskan Aznil. Okey, dapat 2 jadilah. Satu bahan Ifti, 2. Satu bahan, 2. Okey. Alright. Anak pula akan berasa sedih. Dia punya soalan kesan terhadap ibu bapa. Kalau dia kata kesan terhadap anak-anak, baru Amirun ambil yang itu. Sekarang ni dia tak tanya pasal anak-anak. Dia tanya pasal ibu bapa sahaja. Alright? Okay. Anak-anak murid cikgu, let me tell you something. Okay? Kalaulah orang di sekeliling awak tidak menghargai, orang kata, progress. Okay? Progress yang awak lakukan selama ini, walaupun sekecil-sekecil zarah. Okay? Awak kena tahu bahawa Cikgu Faizul sentiasa ada dengan awak. Okay, no matter how much you get, okay, no matter how hard it is, okay, you are still the best. Trust me, anak-anak murid cikgu. Okay, kalau tidak, anak-anak murid cikgu, awak takkan sampai di sini, awak tak ada pun dalam kelas Cikgu Faizul. Okay, boleh tak anak-anak murid cikgu yang bijak pandai? Alright, so anak-anak murid cikgu, kuatkan semangat, okey, jangan pernah rasa putus asa. Memang semua orang belajar dari kegagalan. Kalau awak tak gagal, okey, awak tak ada peluang untuk apa? Untuk memperbaiki diri awak sendiri. Alright. Ya ke? Okey, saya DM Cikgu Sin je. Ya Allah, Suhaiza, kalau awak tengok follower cikgu ada 104,000 orang follower. Kalaulah setiap hari ada berpuluh-puluh, beratus-ratus yang masuk, macam mana cikgu nak ni, Suhaiza? Jadi, tapi Suhaiza, itu sebenarnya tak penting. Yang pentingnya niat dan keikhlasan Suhaiza. Okey, cikgu sentiasa mendoakan kejayaan dan orang kata kesihatan, kebaikan untuk awak anak-anak murid cikgu. Okay, it doesn't matter if cikgu Sin ke tak. Okay, apa yang penting niat cikgu dengan awak sebenarnya. Faham tak? Janganlah awak ambil hati. Okay, bukan kadang-kadang cikgu tak nak reply, tapi kadang-kadang cikgu terlupa dan sebagainya. Alright, boleh cikgu teruskan anak-anak murid cikgu yang bijak pandai. Settle? Okay, kita ambil 2 je Rabi untuk bahan 1. Okey, kita ambil 2 saja untuk bahan 1. Okey, Afrina, kita tengok bahan yang kedua Afrina. Setiap kali keputusan peperiksaan awam seperti Sijil Pelajaran Malaysia SPM atau Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM diumumkan, reaksi dan wajah-wajah murid yang mengambil slip keputusan menjadi perhatian lensa media. Kebiasaannya, bagi yang berjaya, mereka menunjukkan pelbagai reaksi kegembiraan. Bagi yang kurang berjaya, ada yang menangis dan menundukkan kepala mengenangkan nasib mereka seterusnya. Tidak kurang juga setengah ibu bapa yang enggan menerima hakikat bahawa anak-anak mereka telah memperoleh keputusan yang kurang memberangsangkan. Lantaran itu, ibu bapa menganggap keputusan peperiksaan tersebut sebagai satu kegagalan yang amat sukar untuk diterima. Sentimen dan emosi yang kurang baik ini akhirnya terbawa-bawa dalam kehidupan sekaligus memberikan kesan yang negatif terhadap keyakinan serta kepribadian seseorang. Jumpa lagi berita PTTI. Alright, habis anak-anak murid cikgu. Okay, so sekarang ni anak-anak murid cikgu yang bijak pandai, cikgu jumpa satu iaitu apa? Okay, ibu bapa menganggap keputusan peperiksaan tersebut sebagai satu kegagalan. Awak dapat tak? Okay, alright. Random kan? Tiba-tiba kan? Tiba-tiba berita PTTI kan? Okay, kadang-kadang cikgu pun tak faham dengan hidup cikgu. Okay, kadang-kadang cikgu pakai seluar dekat badan. Dia macam tiba-tiba sangat. Okay, dia berlaku hanya sekali sahaja. Dia merupakan satu keajaiban anak-anak murid cikgu. Okay, so boleh cikgu teruskan anak-anak murid cikgu. Tiba-tiba kuatkan volume pula. Betul lah tu. Okay, kemudian sentimen dan emosi yang kurang baik ini akhirnya terbawa-bawa dalam kehidupan sekaligus memberikan kesan yang negatif terhadap keyakinan serta kepribadian seseorang. Enggan menerima. Adakah ini kesan anak-anak murid cikgu? Adakah ini kesan?
Cikgu rasa yang ini enggan menerima hakikat bahawa ni. Ini ialah kesan yang pertama, kemudian yang lagi satu ni kesan yang kedua. Awak setuju tak dengan cikgu? Tiada bantahan. No objection. Okay. Alright. Okay. Now, kita dah habis. Anak-anak murid cikgu. Karipap oksigen dah habis. Okay, Afika habis. Okay, habis. Alright. Now, anak-anak murid cikgu yang bijak pandai. Pada minggu lalu, Cikgu Faizul dah ajak Azlan dan lain-lain cara nak jawab soalan nombor 1. Cikgu minta maaf kalau minggu ini cikgu nak skip soalan 1 Nisa kuasa 2. Cikgu nak buat soalan nombor 2. Boleh ke tidak anak-anak murid cikgu yang bijak pandai? Okey, sebabnya cikgu pasti ada pelajar yang dah masuk kelas cikgu, dia dah belajar. Kalau yang tak belajar lagi, it's okay, awak masih ada peluang. Sebab tu cikgu suruh awak masuk Telegram cikgu. Kat situ awak boleh tahu macam-macam informasi tentang kelas. Okey, now, anak-anak murid cikgu. Dia kata dengan merujuk bahan 1 dan bahan 2. Jadinya Aznil, awak perlu bagi jawapan untuk bahan 1, kemudian awak kena bagi jawapan untuk bahan 2. Awak kena buat 2 perenggan Hani, Ifti, supaya awak punya jawapan tu tersusun. Mesti awak akan cakap, cikgu, cukup ke nanti ruang cikgu? Awak jangan risau. Sebab apa Hani? Dalam SPM awak akan diberikan kertas jawapan seperti buku. Jadi awak tulis dekat buku. Kertas banyak, cikgu takut awak tak habis je sebab tak tahu nak buat macam mana. Okay, now, Cikgu Faizul ajar anak-anak murid cikgu yang bijak pandai. Sekejap Okay, so sekarang ni kita settlekan bahan 1 dahulu. Okay, awak tulis yang ini. Okay, awak ambil balik dia punya kepala. Dengan merujuk. Okay, bahan 1, B huruf besar. Okay, antara kesan terhadap ibu bapa apabila anak-anak memperoleh keputusan yang kurang memberangsangkan. Kalau awak tengok dekat sini anak-anak murid cikgu ambil balik ayat daripada soalan. Kalau saya tak ambil cikgu, awak akan hilang markah bahasa. Boleh Cikgu Faizul teruskan anak-anak murid cikgu? Alright, boleh? Okay, so sekarang ni pula, anak-anak murid cikgu, awak kena letak dia punya jawapan Danish Naufal. Biasanya, awak letak yelah atau adalah. Cikgu Faizul tak sarankan, biasanya Fitri kita letak termasuklah. Sebab kalau letak yelah atau adalah, okay, anak-anak murid cikgu, awak akan apa? Awak akan ada risiko salah tata bahasa. Okey, cikgu ada soalan dekat sini. Okey, awak jangan risau, termasuklah antara kesan ni semua hanya untuk bantu awak. Okey, tiada kesalahan tata bahasa di situ. Cikgu, bukankah dengan tak boleh tulis pada permulaan ayat? Julia, very good. Okey, very good observation. However, Julia, awak kena tahu sebenarnya dengan boleh datang dekat awal. Sebab apa? Sebab ini merupakan ayat songsang. Okey, macam mana dia boleh jadi ayat songsang, cikgu? Sepatutnya ayat dia macam ni. Ayat dia macam ni, Julia. Kemukakan beberapa kesan terhadap ibu bapa apabila anak-anak memperoleh keputusan peperiksaan yang kurang memberangsangkan dengan merujuk bahan 1 dan bahan 2. Alright, tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Sebab apa? Ini hanya ayat songsang saja. Ayat songsang boleh guna, tetapi bunyinya agak pelik lah. Tapi kalau guna cikgu, ada kesalahan tata bahasa ke? Tak ada. Boleh cik. Okey, boleh Afika. Alright, so kita masukkan saja. Okey, dia punya jawapan nombor 1 iaitu apa? Okey, berasa bersalah, ibu pun juga berasa kecewa. So, cikgu tulis macam ni tau. Okey. Cikgu copy paste saja. Okey, termasuklah berasa bersalah kerana gagal memberikan bimbingan kepada anak-anak. Kemudian cikgu tambah, selain itu, ibu bapa juga akan berasa kecewa. Awak dapat tak apa yang cikgu ajar ni anak-anak murid cikgu? Alright, dapat?
Okey, sekarang ni ada satu perkara yang cikgu nak bagi tahu. Lepas termasuklah, awak kena letak subjek di sini, Aznil. Kalau awak tengok dekat sini, berasa. Berasa ialah kata kerja. Okey, kata kerja ni biasanya terletak dalam predikat. Betul tak anak-anak murid cikgu? Subjek predikat pun tak tahu lagi macam mana ni. Cikgu dah ajar bulan Januari hari itu. Berhati-hati anak-anak murid cikgu. Cikgu takut nanti masuk SPM. Okey. So, lepas termasuklah, awak kena selitkan subjek. Subjek biasanya kata nama, betul? So, kita nak letak apa ni? Termasuklah apa ni? Fitri. Yes, Umi. Very good. Ibu, bapa. Settle hidup Umi. Tak ada kesalahan bahasa. Semua lengkap. Okey, termasuklah, tak guna ialah, adalah. Okey, antara kesan pun mantap, ada subjek, ada penanda wacana. Boleh, awak boleh letak penanda wacana. Okey, so kita tengok bahan 2. Okey, kita tengok bahan 2 anak-anak murid cikgu. Dengan merujuk, okey, bahan 2, B huruf besar, okey, dengan merujuk bahan 2, antara kesan terhadap ibu bapa apabila anak-anak memperoleh keputusan yang kurang memberangsangkan termasuklah, awak boleh copy balik, awak paste. Awak tulislah balik jawapan yang awak highlight, iaitu ibu bapa menganggap keputusan peperiksaan tersebut sebagai satu kegagalan yang amat sukar diterima. Boleh ke tidak anak-anak murid cikgu yang bijak pandai? Sudahlah. Habislah cerita dia anak-anak murid cikgu. Sebabnya kita dapat berapa mira? Kita dapat 3 markah. 3 markah tolak 1 markah tata bahasa, jadi 2 Afiqah. So 2 isilah. Tetapi boleh tak tambah 1 isi backup? Boleh. Jadi ada berapa isi sekarang? Ada 3 isi. Alright. Settle lah. Dapatlah 3 markah. Sudah. Okey. Ada pelajar tanya, cikgu boleh ke main langkah-langkah? Cikgu Faizul nak tanya, awak pernah tak jawab soalan sejarah? Awak bukan kena buat karangan kan? Awak kena buat jawapan yang panjang, betul tak? Betul tak? Kan? Samalah yang ni. Sama. Dia memang sama. Dia bukannya soalan subjektif pendek. Ini ialah soalan subjektif yang panjang. Okay, alright. Okay, tapi cikgu suruh buat macam bentuk karangan. Bentuk karangan tu perenggan lah, Srasti. Kan karangan kan berperenggan. Itulah cikgu maksudkan. Faham tak? Cikgu asingkan bahan 1, bahan 2. Boleh? Alright, boleh. Okey, sekali lagi anak-anak murid cikgu, okey, host tolong bagi link dekat pelajar-pelajar saya, okey, untuk siapa-siapa yang ada adik tingkatan 1 2 3 yang nak masuk grup study group UASA, okey, boleh tepek link dekat situ anak-anak murid cikgu. Kemudian pelajar SPM yang nak masuk grup nota cikgu Faizul, awak boleh host akan bagi link Telegram. Okey, tolong bagi. Okey. Cara cikgu nampak lebih tersusun. Yes, Ifti. Okay. Sebenarnya ada macam-macam cara, Ifti, Hanis. Tetapi cikgu Faizul ajar cara yang tersusun. Bahan 1 je. Bahan 2 1 je. Cikgu tak nak awak campurkan. Dekat sinilah pemeriksa akan tengok sama ada awak pandai ke tak susun. Kalau nanti pemeriksa tengok awak berterabur je, dia pun tak lalu nak tengok awak punya kertas jawapan. Okay. Alright, Cikgu Faizul, ada tak 13 hari bulan kat Kelantan nanti? Aisyah. Anak-anak murid cikgu yang duduk dekat Kelantan, pada 13 ataupun 14 hari bulan ini, cikgu akan datang di Kelantan untuk belajar sekali lagi dengan awak secara fizikal, anak-anak murid cikgu. Jadi tolong datang. Sebab apa kita buat lagi anak-anak murid cikgu? Sebabnya awak boleh tanya kawan-kawan awak dekat Kelantan. Kami nak tebus kesalahan. Tak adalah kesalahan. Sebenarnya dia macam satu kepuasan untuk kami juga. Sebenarnya kami nak tebus, sebab hari itu, anak-anak murid cikgu tempat duduk tak cukup dekat belah belakang.
Jadinya cikgu nak datang balik, nak susun elok-elok. Jadinya jangan lupa daftar Road Tour di Kelantan nanti pada bulan puasa kan. Kita akan belajar sama-sama. Nanti cikgu akan bagi banyak lagi formula pasal bahasa Melayu. Alright, Sarawak tak ada ke cikgu? InsyaAllah. Kalau ada banyak sambutan, insyaAllah kami akan datang. Alright, itu sahaja untuk hari ini. Cikgu sangat gembira dapat berkongsi ilmu dengan awak pada malam bulan puasa ini. Cikgu minta maaf kalau cikgu ada terkasar bahasa mengguris perasaan awak di sepanjang setengah jam ini ya. Setengah jam. Jaga diri, jaga keselamatan. Jumpa lagi minggu hadapan atau jumpa lagi jika berkesempatan. Bye-bye. Assalamualaikum. Selamat malam. Jumpa lagi. Have a good night everyone. Bye-bye.